Boleh ke? Dengar ke? Hai? Okey. Please Okey. respond. Dengar eh? Dengar ke? Dengar. Okey, thank you. Okey, thank you eh. Okey, saya ada 3 topik. Yang pertama iaitu health assessment of endocrine system. 2, hypoparathyroidism. 3, hyperparathyroidism eh. Okey, berkaitan dengan sistem endocrine ni mungkin kita benda tu common, tetapi kat dekat ward pun kalau kita tengok patient kita tak perasan bahawa benda ni adalah major problem dalam med search nah. Okey. Bila kita ke ward, kita mesti interview patient ataupun ambil health history patient lah. Specific endocrine disease are often accompanied by the specific clinical symptom. More generic manifestations may also occur. Possible genetic related issue may also be important. That's why saya kata sistem endocrine ni kadang-kadang kita tak nampak dia tu satu penyakit, tetapi bila kita tengok simptom dan general manifestation yang ditunjuk oleh pesakit, baru kita tahu dia tu ada penyakit. Kadang-kadang dia berkaitan dengan genetik. Okey. Some common signs and symptoms of the endocrine imbalance include changes in energy level, tolerance to heat and cold, weight, fat and fluid distribution. Secondary sexual characteristics, sexual dysfunction, memory, concentration, sleep pattern and mood. Kadang-kadang ia berkaitan dengan standard simptom seperti tenaga, tolerate maknanya toleransi kita terhadap sejuk, panas, bila berat badan bertambah, gemuk, fluid distribution, masalah sexualism, sexual dysfunction, pemikiran, intelligent, mood dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang ada gangguan dalam tidur, pattern tidur dan juga perangai. Okay. Dalam semasa kita ambil health history patient ni, biasanya information yang kita dapat ialah satu, severity of these changes yang tadilah yang saya cerita tadi, keterukan daripada normal, moderate dan seterusnya semakin severe. Contohnya boleh tidur lama-lama, insomnia dan seterusnya, tak boleh tidur berhari-hari. The length of time ataupun mungkin dia ada masalah period, datang haid bulanan mungkin 1 month, lepas tu 2 bulan tak datang, 3 bulan dan so on, sampaikan ada juga yang case menorrhagia, tak ada period dan sebagainya. Macam itulah. The length of time the patient has experienced these changes. Kadang-kadang masa tu dia akan jadi gradual daripada sehari, seminggu, sebulan dan seterusnya. Perubahan yang tidak kita perasan. The way in which these changes has affect the patient ability to carry out activities of daily living. Dan perubahan ini akan mengganggu aktiviti hidup harian pesakit tadi. The effect of the changes on the patient's self-perception, kadang-kadang mengganggu persepsi pesakit itu sendiri. Okey. Seterusnya lepas kita ambil health history, physical assessment juga kita akan buatlah untuk patient yang ada masalah sistem endocrine. The physical examination should include vital sign, visual head to toe assessment and style examination. Selain daripada kita, sebab bila kita ambil history patient ni subjektif dan objektif. Subjektif ni kita tengok patient, kita buat pemeriksaan fizikal, tengok vital sign itulah BP, temperature, pulse rate dan sebagainya. Kita ukur. Lepas tu kita akan buat pemerhati daripada head to toes, daripada kepala sampai kaki. Assessment kita. Text examination maksudnya dia rasa. Changes in physical characteristics such as appearance of facial hair in women, maksudnya dalam keadaan struktur ataupun keadaan keseluruhan wanita tu. Maksud saya muka, rambut dan sebagainya. Dan kita boleh tengok juga perubahan wanita tu ataupun lelaki, moon face, muka dia bulat, bukan 3G gemuk ke whatever tu, tapi muka different daripada orang yang normal. Buffalo hump, maksudnya ada bonggol ataupun macam nanti saya tunjuk gambar di atas belakang, bawah belakang tu kita panggil buffalo hump.
Macam ni, moon phase. Biasanya kes macam ni kalau you dah belajar di Cushing syndrome, yes, similar to Cushing syndrome. Nampak bulat, gemuk, chubby lah. 3G ni orang panggil ni. Buffalo hump, this one, you can see at the back. Bawah head kita ni memang ada ni. Jatism adalah masalah hormon. Ni kedai yang disebabkan terlalu overproduction of hormone growth. So akan jadi besar, terlalu tinggi. Tak ramai di dunia ni, ada beberapa orang je yang terlalu tinggi. Tapi memberi juga masalah sebenarnya kalau lebih. Kalau kurang pun masalah juga. Okay. Physical assessment biasanya kita akan tengok general depression ni, exertosmos and other eye symptoms may occur with hypothyroidism ataupun grave disease. Biasanya mata tertonjol keluar bulat lah. Edema, bengkak, nampak bengkak besar bulat. Tightening of the skin, alteration in skin texture is associated with the hyperfunction and hyper of the thyroid gland. Ni adalah bila kita tengok kulit, bila kita tengok kulit tu dia nampak nipis, macam tu kita akan nampak sarung vena dia dan memang transparent. Biasanya bagi pesakit yang ada masalah hypo ataupun hyperfunction of the thyroid glands, obesity of the trunk, maksudnya gemuk tadilah. Okey. Seterusnya, tiny of the extremity, di hujung jari pun nampak nipis kulit dia. Increase size of the feet and hand, maksudnya bila kita tengok tangan dan kaki tu akan ada pembesaran lain lah, daripada yang normal lah. Edema may significant disorder of the thyroid, adrenal cortex, pituitary gland. Biasanya edema ni ada masalah dalam sistem endocrine, ada masalah thyroid lah, sama ada dekat adrenal cortex, sebab adrenal cortex ni pun ada glandular pituitary glands dan sebagainya. Nak ceritanya dalam badan kita ni kelenjar yang ada badan kita ada 7 ni memainkan peranan yang penting. Okey, mungkin perlu sudah bagi tahu berkaitan dengan sistem badan kita ni yang control CNS ataupun bahagian kelenjar-kelenjar. Untuk you all buat homework lah. Elevate blood pressure may occur with a hyperfunction of the adrenal cortex or tumor of the adrenal cortex. Elevate blood pressure ni meningkatkan tekanan darah. Mungkin pasien ada BP high, BP occur bila ada hyperfunction of the adrenal cortex kat saya situ, menyebabkan over dihasilkan. Dia punya glandular tu menghasilkan hormon yang banyak. Atau kemungkinan juga ada tumor dekat adrenal medulla. Okey. Decrease. Okay. Decreased blood pressure may occur with hypofunction of the adrenal cortex. Kadang-kadang menyebabkan BP low. Bila hypofunction, maknanya kurang hormon dihasilkan dekat adrenal cortex tu, menyebabkan tekanan rendah juga. Behavior changes such as agitation, nervousness, effect of a lack concern about personal appearance may also be present. Contohnya kadang-kadang ketidakseimbangan hormon dalam badan akan menyebabkan perubahan pada tingkah laku dan perangai ataupun dari segi agitation ni, maksudnya kalau berdiri terketar-ketar, nervousness, sentiasa dalam keadaan berdebar-debar ataupun panik. Contohnya hyperthyroid, dia selalu lain pada orang, dia ni jenis A+, not semua everything tu complete. Everything tu dia nak yang tak nak yang tidak yang tidak sempurna. A flat effect of the lack concern personal appearance, kadang-kadang muka pun lain. Kita boleh cam. Some common sign and symptom of endocrine imbalance include changes in energy level. Kadang-kadang simptom yang ditunjukkan dalam endocrine imbalance ni, perubahan hormon ataupun ketidakseimbangan hormon endocrine ni, kita boleh tengok dari segi energy level. Kadang-kadang lemah je, tidak bertenaga, tidak ada mood, kadang-kadang selalu sejuk. Tolerance to heat or cold, masa sejuk, orang lain sejuk, panas dia sejuk, sejuk dia panas, macam tu. Weight, kadang-kadang obese, kadang-kadang very thin. Fat and fluid distribution, masalah fluid dalam badan, kadang-kadang edema, kadang-kadang kurus dan sebagainya. Sexual karakteristik ni kadang-kadang masalah ni lah. Sexual bukan hanya sexual drive, tetapi juga dari segi menses, tak ada menses, lebih hormon testosteron, lebih hormon
estrogen dan sebagainya. Sexual dysfunction, kadang-kadang tidak berfungsi, tidak ada mood ataupun tidak ada desire. Memory, kadang-kadang ingat, kadang tak ingat. Kadang-kadang lupa benda yang lama, ingat benda yang baru. Kadang-kadang ingat benda yang baru, lupa yang lama. Concentration, maksudnya fokus anda dalam, contohnya dalam kelas ke, bila orang cakap kurang. Orang cakap lain, dia cakap lain. Sleep pattern and mood, sama juga. Okey. Objektif untuk kita pagi ni iaitu assessment, inspection and palpation. Assessment untuk skin, nail, hair and facial. Ni kita nak buat . Kita hanya boleh buat yang mudah saja untuk nurses . Kita boleh inspect patient tu, tengok keadaan . Biasa kita assist, banyak assist doktor lah. Tapi kita kena belajar sebab kita nak tahu keabnormalan pada patient . Kalau skin senang je, patient masuk kita boleh tengok the skin masa buat assessment, masa kita sponging dan sebagainya . Nail and hair pun sama, kalau patient yang tidak berhijab senang kita nak tengok lah . Facial pun sama, masa admission kita boleh tengok tu data-data objektif yang kita perlu ambil tahu. Okey, untuk thyroid gland objektif kita lagi. Kita dalam assessment inspection ni kita nak memantau, nak mempelajari bagaimana untuk mengenal pasti masalah untuk thyroid gland, motor function, sensory function, musculoskeletal, hypocalcemic tetani. Ni yang akan kita tengok lah macam mana sign tu berlaku . Okey, untuk assessment skin with abnormal finding bagi kes yang sister endocrine, inspect skin color ni, kita boleh tengok bila patient masuk tu, kita boleh tengok abnormal finding hyperpigment massive impression with Addison disease or Cushing syndrome. Muka dia macam ada jeragat, ada bintik-bintik . Setengah patient ada plasma apa betul dia panggil. Ada kan kulit macam ni. Biasanya orang yang kulit cerah mudah nampak . Hypopigmentation maksudnya kurang pigment dia. Wasting in diabetes kadang-kadang ni macam albino sikit, hypothyroidism ataupun hypothyroidism. Akan ada skin dia macam ni dan tanning dia punya skin . Okay. Inspect skin color, abnormal finding biasa a yellowish cast to the skin might indicate hypothyroidism. Purple striae over the abdomen and bruising macam lebam-lebam gitu, may be present in the clients with Cushing syndrome. Cushing syndrome memang dia obese, kat abdomen memang dia buncit lah kan. Lepas tu dia membesar ke atas berpeluhang, muka mufis, kaki kecil je. Dia sebab dia kelebihan imbalance insulin menyebabkan banyak gula. Hyper glycemic. Okey. Purple striae ni lah, kalau orang gemuk jadi kurus dia akan ada striae ni, yang jala-jala ni kita panggil purple striae over the abdomen, bruises, nampak biru-biru macam hematoma. Sebenarnya memang kulit dia macam tu . Okey. Faham ke? Skin assessment with abdomen finding . Palpate the skin assessing texture. Kita akan palpate skin tu untuk tengok texture dia, moist and the presence of relation. Tadi kita tengok secara assessment . Sekarang kita palpate. Kita tengok texture, macam mana keadaan kulit tu, kelembapan, presence of dilation, mana kehadiran ada dilation kat lesi ataupun macam bintik-bintik putih kecil berair tu . Skin should be appropriate to the patient race. Bila kita tengok skin, kita padankan patient dengan bangsa. Jangan pula orang Chinese nampak hitam, tak adalah maksud saya . Smooth, warm, dry and intact with abdomination. Macam tu kita tengok kulit dia, keadaan kulit dia maksudnya bersih, sihat dan tidak ada lesi tadi . Okey, abnormal finding biasanya skin yang kita dapati raw and dry often seen in patient hypothyroidism. Biasanya kita tengok kering kasar. Bila dah kering tak moist memang macam tu . Biasanya patient yang ada hypothyroidism . Smooth and flush skin can be sign of the patient hyperthyroidism. Bagi orang yang hyperthyroidism ni, dia akan ada kemerahan muka dia . Smooth saya nampak tapi flush clear skin . Lesion on the lower extremity might indicate diabetes mellitus. Ni hujung-hujung tu biasanya ada kes diabetes lah. Orang yang ada skin problem ni macam diabetes tu memang ada sebab skin dia dry. And then hujung-hujung maybe kat jari tu mungkin ada bluish ataupun pudis ataupun asal . Itu kulit yang tidak sihat .
Okey, untuk nail and hair assessment with abdomen finding, assess texture, distribution, condition of nail juga, increase pigmentation of the nail, maksudnya akan ada colour ni, akan kehitaman sikit lah. Increase of the male often seen in the client with Addison disease. Bila you belajar Addison and Cushing syndrome, try you differentiate apa perbezaan dua tu lah. Okay. Access texture lagi dry thick. Dia skinnya, dia punya nail tadi akan dry thick, ketebalan pada and brittle, maknanya kulit tu tebal, lepas tu mudah patah. Rambut pun sama deh, appearance yang hypothyroidism, rambut senang nak putus, jarang-jarang tengok, hampir alopecia nah. Thin brittle nail and thin soft hair, maybe appearance in hyperthyroidism. Tadi hyper ni hyper ni, macam tu ada problem ni. Okay, assess texture, distribution and condition of nail and hair. Hirsutism, excessive facial chest of abdominal hair may be seen in Cushing syndrome. Pernah tengok ada wanita yang ada jangkuk, ada misai? Pernah ke? Hello? Pernah ke? Pernah. Kan? Kemungkinan imbalance dia punya hormon lah. Ni berlebih-lebihan. Hirsutism ni excessive facial chest and abdominal hair, berbulu lah. Okey, ni bila kita inspect pada mata pula, inspect simetri, kita tengok bentuk muka, bentuk adakah simetri ke tidak, form of the face, macam mana bulat ke, similar ke tak, simetri ke tidak, kena tengok belakang bujur ke, bulat ke, macam tu lah. Inspect position of eye, symmetry, sama level mata lah, bukan tengok atas satu, bawah satu, tak ada. That one macam abnormal lah. Exophthalmos ni protruding of the eye in hyperthyroidism. Maksudnya kalau ada hyperthyroid memang severe, nampak mata dia akan keluar. Seperti keluar lah. Lepas tu bulat. Bulat. Macam menjegel mata kat kita pula. Benarnya dia tak ada apa-apa pun. Tapi easy for you to differentiate normal dan abnormal. This one maybe patient ada hyperthyroidism ataupun Graves' disease. Okay, facial assessment lagi with abnormal finding. Face should be bilateral symmetry, maksudnya dua-dua tu kena sama lah. Variation of the form and structure may indicate gross abnormality such as acromegaly. This one normal, this one is acromegaly nah. Tengok muka symmetry, this one normal, this one tidak normal lah. Tengok increase frontal bulging, maksudnya besar lah. Ni ada enlarge of the base of the nose, hidung sama. Lain, tengok muka ni. Ni masa dia remaja, ni masa dia tua semakin nampak. Memang ada patient macam ni. Kangan dia pun kasar, besar. Saya pernah jumpa patient dekat KPP, dekat endocrine, memang macam tu. Thickness of the lip, maksudnya ketebalan pada lip kita. Parathyroid hypertrophy. Lepas of the oval facial features. Worsening of the pragmatism dagu ni akan jadi panjang ceritanya. Okay, abnormal thyroid gland assessment with the abnormal finding pula. Biasanya bagi kes thyroid tadi, yang abnormal kita ambil vital sign, abnormal heart rate. Biasanya over ataupun kurang daripada normal, kata 50 ataupun 60 kan. Heart rate kadang-kadang maybe less than 50. Dan rhythm juga akan berdebar deep, very deep dalam lah. Blood pressure changes tachypneic. Kadang-kadang susah untuk bernafas bagi kes hypothyroid. Blood pressure changes kadang-kadang tinggi bagi hyperthyroidism. Sama juga heart rate. Hyperthyroidism akan menyebabkan tachycardia. Berlebih-lebihan kalau 60 normal rehat, dia 80, 90 ke atas. Itu normal lah. Tapi dia punya tu akan bagi kesan. Dia ada komplikasi di end of the life dia lah. AMY pun sama. Bagi yang normal tidak ada masalah pembesaran, maknanya ikut skala yang betul lah. Tapi kalau ada finding ada masalah hormon thyroid, kemungkinan kalau kurang hypothyroid, kurang akan menyebabkan dia punya skala timbang berat dia berkurangan. Kalau yang lebih pula akan menyebabkan bertambah tinggi besar tadilah, giantism. Skin changes in moist, temperature and texture. Kalau kita tengok skin pun sama, ada yang lembab, temperature panas dan sebagainya. Kita nak check yang tu dan texture, sama ada kasar, smooth dan sebagainya. Kalau hair pun kita akan inspect untuk changes in texture tadilah, sama ada lebat
alopecia, rambut sihat ataupun mudah putus dan sebagainya. Mungkin dekat hyper atau hypo dia. Kalau eyes pula kalau kita assessment kita boleh tengok access thalamus untuk kes hypothyroid. Yang hypothyroid mata lembut je. Macam orang mengantuk penat. Tapi sebenarnya memang mata dia puyuh. Okay, neck enlargement. Biasanya pada kes hyperthyroid enlargement of the laryngeal thyroid. Yang tu ada problem. Kadang-kadang tidak ditunjukkan tetapi tidak nampak obvious besar dia dekat neck dia tidak enlargement tapi bila kita ambil investigation menunjukkan kadar yang tinggi. Okay, hands tremor. Bila kita tangkap tangan dua tu dia bahagian hyper dia akan terketar-ketar hujung jari. Okay, ophthalmic examination kita nak tengok mata dia sama ada visual field dia normal dan juga keadaan mata tadi lah exat thalamus. ECG biasanya bagi kes hyperthyroid atrial tachycardia lebih daripada yang normal dia. Lepas tu kalau yang grave disease lagilah teruk bukan yang you tengok rhythm normal tachycardia SVT thyroid releasing hormone stimulus test biasanya increase. Ini kita ambil blood dia aktif RAI sama juga